Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada moderator majlis, uh, Tuan Muhammad Dr. Muhammad Zuhdi, yang berbahagia Dato' Paduka Husam Musa, Saudara Rafizi Ramli, juga yang berusaha Saudara Nasai, dan rakan-rakan panel saya yang lain, juga para hadirin yang hadir pada majlis convention ini. Saya berdiri sebagai ahli panel ni mungkin disebabkan pengalaman saya dalam pekerjaan dan dalam koperasi pekerja-pekerja Shell. Saya ialah anak peneroka Felda Jengka 22. Ketika ni saya telah bekerja di syarikat Shell selama lebih 10 tahun. Dan sekolah rendah saya masuk tahun 1980. Sekolah di Jengka saya pun tak siap lagi. Kita berpindah rendah daripada satu Jengka ke satu Jengka yang lain. Jengka 21, 22, 23. Jadi saya masih ingat pergi sekolah tu naik traktor yang dia tarik badan lori tu. Kita duduk dalam tu. Jadi bila pergi sekolah tu rambut hitam. Bila balik sekolah tu mak tengok rambut dah macam anak orang putih dah kan. Sebab jalan masa tu jalan Felda tak ada jalan tar lagi. Jadi dalam pekerjaan saya sekarang, saya banyak berjalan ke luar negara. Dan terbaru saya baru pulang daripada Spain, Jerman dan banyak negara. Di Spain saya ambil peluang untuk melihat sejarah-sejarah peninggalan Islam di Andalusia. Saya kagum di sana. Saya bila nampak ladang besar-besar ni saya akan berhenti. Sebab saya drive sendiri. Saya lihat ladang-ladang besar. Saya tengok pokok zaitun begitu tua. Saya tanya dengan orang tempatan, berapa tua ni pokok ni? Katanya dah ribuan tahun. Ya. Dan pokok-pokok limau sangkis yang kita makan tu dekat sana pun begitu banyak sekali. Jadinya saya tanya bagaimana mereka manage ladang-ladang sebesar-besar ni. Jawapannya banyak ladang-ladang itu dimiliki secara kooperatif ataupun bersama. Atau dalam bahasa mudahnya dimiliki dalam secara koperasi. Jadinya sebab tu saya membawa pandangan saya dari sudut pandang koperasi. Koperasi Felda wujud tahun 1980-an. Jadi saya skip sebab saya tengok bahasa tak berapa banyak jadinya saya tengok sebelum saya pergi ke Koperasi Felda saya nak sebut sikit pasal masa masuk Felda tahun 80-an dulu memang lain daripada peneroka yang masuk tahun 70-an. Senang sikit Jadinya hidup tu memang susah sikit. Selepas ada Koperasi Felda tu baru kita peneroka ada tempat untuk ambil barang-barang makanan semua Lepas berapa lama baru kita nampak hasil daripada Koperasi Felda tu setiap tahun bertambah. Jadinya bila saya dengar cadangan untuk senarakan Felda ni, saya sangat risau. Kenapa saya risau? Sebabnya antara banyak yang saya risau, yang saudara panel yang lain sebelum ni dah sebut janji nak bagi durian runtuh tu. Saya kaji balik, Felda sebenarnya tak cukup kaya nak bagi durian runtuh pada semua. Macam tadi panelis sebelum ni dah bagi tahu, kalau nak bagi seorang 50,000, jumlah semua ialah 6 bilion. Kita ingat baik-baik dalam kepala kita, mana dapat duit tu. Kemudian bila dah tersenarai, kita dah tengok sejarah pasaran saham.
saya di dalam lembaga pengarah dalam koperasi Shell, saya juga pengarah bahagian investment. Saya memantau pelaburan koperasi. Masa mula-mula saya masuk koperasi Shell tu duduk di nombor 99 dalam senarai 100 koperasi terbaik di Malaysia. Kemudian naik sikit tahun hadapannya. Pada tahun lepas saya telah berjaya melonjakkan, bukan saya seorang, bersama ahli-ahli lembaga pengarah yang lain, ke nombor 11. Jadinya yang saya nampak, bila dah disenaraikan koperasi Felda ni, kita punya peluang nak dapat pulangan dividen setiap tahun tu akan tergugat. Saya sangat risau bila disenaraikan turun naik harga saham apabila pasaran merudum. Kita tengok poin saya nombor 3. Bila pasaran merudum, banyak pihak luar yang ada modal boleh masuk dan beli macam tu sahaja. Itu yang saya paling risaukan. Bila orang boleh masuk beli macam tu sahaja, apa yang tinggal pada kita? Memang kita dengar ahli parlimen saudara Ahmad Mazlan dah sebut, tak ada seinci pun tanah peneroka yang dia nak ambil. Betul, tapi bila dah disenaraikan, kita tidak tertakluk dalam undang-undang Felda lagi. Kita adalah satu syarikat tersenarai yang tertakluk kepada kuasa pasaran. Umum pun tahu kuasa pasaran bukan kita. Dalam pasaran Bursa Malaysia, 60% daripada urusan harian, urus niaga harian tu adalah dikuasai oleh pelabur-pelabur institusi asing, dan sebab selebihnya oleh KWSP, dan balance sikit saja baru pelabur-pelabur runcit. Jadi kita tengok pelabur luar seperti Goldman Sachs, syarikat George Soros, mereka melihat semua ni dengan perkembangan ni dengan seronok sebab mereka ada duit. George Soros dia ada bukan bilion, trilion. Bila harga merudum, dia boleh masuk dan beli. Sebab komoditi, harga makanan, komoditi pertanian adalah benda yang semua negara nak pegang. China nak pegang, Amerika nak pegang. Sebab ini adalah sumber yang sentiasa diperbarui. Minyak akan habis. Saya bekerja di syarikat minyak Shell. Kita sekarang susah nak cari minyak. Harga minyak semua naik kan, sebab dah tak ada dah minyak yang mudah. Cara minyak yang akan datang ialah daripada sumber-sumber tanaman. Minyak kelapa sawit adalah sumber yang paling murah yang ada di pasaran. Jadi jangka panjangnya, saya fikir bukan hanya ladang kita je yang boleh tergadai. Silap-silap bila kita dah dapat tuan baru, dia orang dah kuasai Felda ni, mereka nak untung. Silap-silap kita punya tapak rumah pun semua pun dia akan ambil. Bukan dia akan ambil, dia akan fikirkan macam mana kalau saya lah syarikat asing tu, bila saya dapat kuasai satu syarikat sebesar Felda ni, saya akan fikirkan bagaimana saya nak kurangkan kos, bagaimana saya nak maksimalkan keuntungan. Saya dah tengok ladang saya mungkin saya akan ubah cara untuk maksimumkan pengeluaran hasil. Saya tengok ada lagi tanah-tanah kosong dalam Felda ni. Macam mana kalau kita kelompokkan semua penduduk ni, kita guna tanah tu untuk ladang. Itu mungkin terfikir dalam fikiran mereka. Kalau saya boleh terfikir begitu, mereka orang-orang yang di luar, dia orang tak pernah turun Felda. Dia orang duduk daripada pejabat New York, daripada pejabat KLCC. Dia orang fikir, dia orang tengok pada dia orang punya tu, dia orang punya akaun untung rugi. Bagaimana nak kurangkan lagi, bagaimana nak maksimalkan lagi. Sama dengan syarikat yang saya kerja, itu adalah usaha berterusan. Kurangkan kos, naikkan keuntungan. Memang di mana-mana pun syarikat. Jadi bila dah ini berlaku, memang kita tak boleh nak halang ini. Nasibnya kita. Saya generasi kedua. Saya risau dengan adik-adik saya risau dengan cucu-cucu peneroka. Semua akan mewarisi benda tu. Walaupun saya tak banyak pengalaman berbanding ahli panel lain, tapi saya tetap ke hadapan untuk menyuarakan suara anak peneroka.
Okey, saya nak pergi kepada fakta lain. Kita tengok KPF. Saya selalu bertanya pada kalau saya tak pasti blogger Tuan Arif ada di sini ke tak. Tapi saya pernah komen dalam blog dia. Saya tanya, kenapa kita nak korbankan angsa emas? Kita pernah dengar angsa emas kan? Bagaimana orang yang tamak, dia tak sabar tengok angsa tu telur emas. Dia kata mungkin dalam angsa ni ada banyak lagi telur. Dia potong, dia buka angsa tu, tak ada. Jadi pada saya, KPF ni ibarat kita punya angsa emas. Kalau kita korbankan ini, tak ada apa yang tinggal untuk kita. Nombor 2, peneroka merupakan kumpulan pemegang saham terbesar dalam koperasi Felda. Kita memegang hampir 90% keseluruhan share dalam koperasi Felda. Jadi sepatutnya kita yang akan paling terkesan dalam apa-apa yang berlaku dalam KPF. Kemudian sama soalan saya seperti yang ahli panel lain tanya, kenapa kita nak senaraikan syarikat? Kita hanya senaraikan syarikat bila kita nak kembangkan satu syarikat, bila kita nak cari modal, bila kita nak ada plan rancangan baru untuk mendapat pertumbuhan pendapatan yang lain. Tapi ini tak berlaku dalam Felda. Dalam plan penyenaraian ini, kita sendiri adalah satu syarikat yang sudah kaya. Kita cuma perlu menambah baik operasi Felda tu, bukan menukar apa yang ada. Susah nak dapatkan apa yang kita nampak sekarang ada di Felda ni. Dan saya juga bagi pendapat, kalau nak senaraikan juga, biarkan FGVH tu senarai tanpa KPF. Maknanya KPF masih lagi beroperasi dengan anak-anak syarikat yang lain. Felda Global tu, kita tengok dia bagaimana dia boleh pergi dengan dia kata dia nak senarai dengan tanah yang bukan tanah peneroka kan. Kita nak tengok sejauh mana dia boleh pergi. Adakah tuan-tuan yakin dengan rancangan mereka? Saya sendiri tidak yakin. Sikit pun tidak yakin. Jadinya, kalau mereka teruskan juga, kita sebagai peneroka, anak peneroka, mesti menghalang mereka bawa KPF dalam ni. Saya tak tahu macam mana AGM KPF baru ni telah luluskan, tapi saya harap kita punya lawyer Tuan Haris akan memfailkan sesuatu untuk sama ada membatalkan ataupun buat semula ke macam mana. Sebab kita sendiri tak tahu bagaimana perwakilan tu dipilih. Adakah tuan-tuan tahu bagaimana perwakilan dipilih? Tak ramai yang tahu kan. Kita macam proses tu samar. Jadi kita nak kalau boleh diberi satu ruang terbuka untuk semua peneroka, siapa yang datang boleh datang dan ditanya betul-betul, betul ke ini peneroka nak? Saya tak rasa ini yang peneroka nak. Cadangan saya yang lain untuk penambahbaikan Felda, sekiranya kita tidak disenaraikan. Sekarang koperasi Felda berada di tangga kedua, koperasi terbaik, koperasi terbesar di Malaysia. Tahukah tuan-tuan koperasi nombor 1 koperasi apa? Bank Rakyat. Bank Rakyat itu adalah koperasi terbesar. Saya suka sebab saya duduk dalam lembaga pengarah koperasi saya. Saya suka memerhati penyata keuangan koperasi ini. Ini ialah dia penyata tahunan. Sebagai ahli koperasi, tuan-tuan pernah selalu tengok laporan ni. Laporan ni kita boleh dapat melalui laman web ataupun kita boleh minta dari pejabat-pejabat Felda anda. Ya, sebagai ahli anda patut dapat dan tengok apa operasinya. Memang bagus operasi Felda ni. Saya sendiri banyak berpandukan kepada operasi Felda untuk menambah baik operasi-koperasi saya. Jadi untuk menambah baik lagi koperasi Felda ni sebenarnya sukar, tapi ada lagi ruang yang kita boleh menambah baikkan. Contoh, mengapa Bank Rakyat terus menerus menjadi nombor 1? Dia punya operasi perencitan perbankan runcit yang sangat maju. Bila orang sebut nak buat loan personal,
mesti mengingat bank rakyat sebab dia tawarkan paling murah. Ya. Bila orang sebut nak pajak gadai Islam, mesti orang akan ingat bank rakyat sebab dia punya skim Arhanu dia sangat berjaya. Di merata-rata tempat semua ada. Sebab itu saya cadangkan melalui KPF kita boleh minta lesen untuk bank koperasi Felda. Ya, kita boleh, saya rasa warga Felda sendiri dah cukup besar untuk kita perlukan satu bank kita sendiri. Bagaimana kalau kalau saya sebagai anak peneroka, saya sebangga kalau dapat berurusan dengan bank koperasi Felda. Saya nak buat pinjam kereta, pinjam rumah, semua saya akan gunakan bank ni. Jadi bila kita gunakan bank yang koperasi kita, secara tak langsung kita meningkatkan pendapatan. Memang bank akan kenakan keuntungan, tapi semua urus niaga pun begitu kan. Jadinya kita pusingkan ekonomi kita dalam kelompok kita. Ya. Saya cadangkan lagi, selain daripada tu, kita tubuhkan Arhanu. Daripada orang Felda kita pergi dekat mana, kalau saya kat Jengka tu orang pergi mana, Tongkiat lah, Jerantut untuk pajak gadai kan. Baik kita tubuhkan Arhanu di bawah KPF. Kita simpan sendiri kita punya bila kita nak pakai wang, kita pergi ke KPF sendiri. Bila kita dah ada, kita boleh tuntut balik. Semua benda yang berkaitan dengan kewangan kita boleh gunakan KPF. Juga saya cadangkan ramai anak-anak peneroka yang di Felda, rakan-rakan saya masih berada di Felda. Mereka kadang ada keinginan nak berniaga semua. Kalau kita dapat sediakan skim pinjaman mikro, ya, untuk anak-anak peneroka berniaga, untuk bukan sekadar anak peneroka, wanita di dalam Felda, isteri peneroka yang muda-muda nak berniaga, ini sangat bagus untuk merangsangkan ekonomi secara mikro, ekonomi kecil-kecilan. Ya, perniagaan kecil-kecilan sangat senang dibuat dan ada sedikit modal dia dah boleh dikembangkan. Dan kalau saya pergi kepada memperkasakan ekonomi peneroka melalui KPF, cadangan saya yang lain ialah majukan balik cawangan-cawangan koperasi Felda, di cawangan-cawangan kecil koperasi di setiap Felda. Kalau macam saya di Jengka, saya ada koperasi Felda Jengka 22. Biasa terlibat dalam operasi transport, lori dan macam-macam. Tapi tak banyak koperasi ni yang masih hidup lagi kan. Ada yang hidup segan mati tak mau je. Jadi kalau kita KPF ni boleh bantu, bukan bantu dari segi keuangan, bantu dari segi teknikal, bantu dari segi hala tuju, bantu dari segi bagi bisnes, ya, dan pantau. Dia tak boleh bagi saja, sebab pengurusan ni memberikan wang ni perlu pantauan kan. Kita boleh memajukan ekonomi koperasi, anak-anak syarikat koperasi itu sendiri. Dan last sekali saya punya cadangan, berdasarkan saya punya perjalanan, saya lihat kalau kita boleh kalau katalah diberi peluang untuk tukar operasi, cara model operasi Felda tu, saya rasa model cara koperasi adalah terbaik. Sebab sekarang ni saya sebagai anak peneroka, saya tak nampak dengan jelas pendapatan kita ke mana, macam mana cara ditimbang, macam mana apa yang dipotong, apa semua kan. Dengan cara koperasi, saya lihat contoh macam di New Zealand, semua orang hantar hasil kepada satu pusat pengumpulan koperasi, dan mereka nampak dengan jelas, telus hasil-hasil mereka dan digradekan, dan
hasilnya dibagi sama rata. Kita dekat Felda, penggradan tak kira kelapa sawit ataupun getah, kadang-kadang tu kita tak boleh komplain pun. Kita tak tahu apa status penggradan kita kan. Itu yang menyebabkan ramai orang tak berpuas hati kan. Jadi cara koperasi ni sebenarnya kalau kita gunakan dengan cara telus dan transparent, sebenarnya sangat berkesan untuk kita memajukan ekonomi anak-anak Felda dan generasi akan datang. Itulah cadangan saya. Harap semua boleh balik ke Felda masing-masing dan bincangkan dengan ahli-ahli peneroka di kawasan anda bagaimana kesan penyeraian ini dan apakah pelan kita akan datang untuk menambah baik lagi Felda ni. Sekian, terima kasih.